أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Ayat 101, 102 surah Yusuf. Doa Nabi Yusuf yang dia memohon dari Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Nabi Yusuf katanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan pemerintah ni yang pertama sekali, iaitunya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepadanya jadi orang yang memerintah, iaitunya jadi menteri, dan mengajarku akan sebahagian dari ilmu takbir mimpi. Ini sebagai syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab orang pada zaman itu hampir tidak ada orang yang boleh takbir mimpi dengan betul dan tepat. Ini Tuhan pisik kepada Nabi Yusuf. Lalu itulah Nabi Yusuf sebut, Fatiras samawati wal ard. Wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah penguasa dan penolongku di dunia dan di akhirat. Ini kita pun lagu itulah. Nak duk minta dengan Allah Ta'ala, fa Allahumma fatiras samawati wal ard. Bubuh perkataan Allahumma. Nah, kita nak pergi ambil satu doa ayat sebagai satu ayat ni sebagai doa tak boleh, sebab Allah Ta'ala tak ada ui kepada kita jadi kerajaan. Kita tak pandai nak pergi takbir mimpi. Sebab tu ayat Quran ni ada ton dia panggil, karakter dia ada jadi doa, ada hak pasal Allah Ta'ala ui khah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka hak tu hewi kepada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi tu, hak tu adalah hak dia. Tapi doa hak dia minta tu, boleh kita kerak daripada ayat Quran sebagai doa untuk diri kita. Nah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, engkaulah penguasa dan penolongku di dunia dan di akhirat. Wali-wali ni iaitunya pemimpin, ketua, tepat kita tupai. Ni Nabi Yusuf pun walaupun dia duduk dalam tamnang yang tinggi pada waktu tu, tapi dia tak takabur. Dia kecek apa-apa semua, benda berjuruh, benda baik belakang. Nunjuk katanya dia adalah seorang manusia yang hamba kepada Allah. Ngaku katanya Allah lah penguasa dan penolong di dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi Yusuf sebut, tawaffani musliman. Matikanlah aku dalam Islam. Maknanya ia terjemuh di sini, sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam. Ini minta benar-benar mati dalam Islam. Pas kita kalau awak tanya-tanya, nak ambil ayat mana, nak ambil doa mana, nak minta dengan Allah Ta'ala, nak mati kita ni dalam Islam. Ambil doa ni, tawaffani musliman. Lepas tu, wa alhiqni bis-salihin. Dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Sebab kita memitang kalau kita tak jadi orang soleh. Kena duduk sekali dengan orang soleh, dunia sampai ke akhirat. Dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman lagi ni. Huraya 429.
Nabi Yusuf alaihi salam memohon ke hadarat Allah Azza wa Jalla akan husnul khatimah. Husnul khatimah maknanya mati yang baik. Nah, kesudahan yang baik, yakni mati dalam Islam. Sesudah Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya berbagai-bagai nikmat yang tidak ternilai, iaitu menyelamatkan dia dari berbagai-bagai penderitaan yang telah ditempuhnya, dan kemudian mengurniakannya pangkat Nabi dan kerajaan, serta ditemukannya dengan ibu bapa dan keluarganya setelah mereka bercerai-berai beberapa lamanya. Dengan ini berakhirlah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang mengandungi berbagai-bagai contoh tauladan yang mendatangkan iktibar. Sekarang ni kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, tapi ayat hak ada dalam surah ni tak habis lagi. Sebab Allah Ta'ala rayak lepas pada ni, iaitunya zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Cokcong kepada Nabi. Kata apa? Kisah Nabi Yusuf yang demikian ialah dari berita-berita yang gaib. Maknanya Nabi bukan duduk dalam hitkan tak. Nabi Muhammad tak ada duduk dalam hitkan cerita gapo hak tu herayak di dalam Quran. Kisah Nabi Yusuf ni cokcong kisah ni. Nabi tak ada duduk dalam hitkan, tapi Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi. Nabi baca, alhamdulillah, boleh tahu katanya kisah sejak daripada awal-awal Nabi Yusuf sampai ke dia jumpa dengan ibu dan bapa dia, keluarga dia semua. Habis kisah yang begitu panjang. Maka Tuhan kata kena yang kami wahyikan dia kepadamu wahai Muhammad, sedang engkau tidak ada bersama mereka ketika mereka sekata mengambil keputusan hendak membuang Yusuf ke dalam perigi. Ketika adik-beradik dia tahu dong masuk dalam telaga yang sangat dalam. Nabi tak ada duduk dalam hitkan tu. Dan semua kisah-kisah belum pada ni hak ada dalam Quran semua tu, Nabi tak ada duduk dalam hitkan. Sama ada kisah Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi apa, semua tu melalui wahyu belaka. Sebab tu kisah yang paling betul sekali iaitunya kisah yang ada dalam Quran. Tak ada kena tanya katanya kisah ni betul ke tak ni,រឿងniถูกต้องหรือไม่ tak ada kena tanya sebab Tuhan sendiri royak. Tapi rakyat Tuhan tak ada royak so. Setengah-setengah Nabi Tuhan royak hanya nama. Tak ada kisah. Setengah-setengah Nabi nama serta dengan kisah hidup dia tak beberapa ayat di dalam Quran. Setengah-setengah Nabi Tuhan royak cerita nama dia, kisah dia, hidup dia, benda hak dia kena pacaran dengan orang-orang kafir. Masya Allah banyak. Ini kita pun apabila kita tengok peramuan Quran semua, sebuah Quran ni, kalau dah kita belah jadi persen, kita akan boleh tengok katanya kisah nabi-nabi lah yang paling banyak sekali. Bukan arti katanya Quran sebuah ni nen di kisah ataupun di cerita-cerita nabi dah. Nen sungguh, tapi ia feng dengan benda-benda yang menjadi pengajaran kepada kita. Ada dakwah, ada munafik, kena duduk kecek gotu kecek dengan orang kafir, dengan orang munafik, dengan ketua, dengan pemimpin. Ada setengah-setengah nabi siapa kau mengadu kepada Allah Taala. Setengah-setengah nabi dak laknat. Orang-orang yang apa? Kafir, jangan hiduplah orang kafir atas muka dunia. Tengok siapa sara tu. Ini ayat katanya benda yang Allah Taala rayak sejak daripada awal sampai akhir, kisah-kisah semua ni jadi bodrian bagi orang belakang hari. Bila belajar pak tengok ya lagu ni tu rayak di dalam Quran. Lepas tu Nabi mari duduk hurai rayak untuk jadi lebih jelas lagi. Sebab tu Quran paling molek sekali iaitunya tafsir Quran dengan Quran. Tafsir yang paling molek sekali, tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua orang pada tu tafsir hadis. Itu Quran ni
ditafsirkan oleh hadis. Ulama-ulama ambil hadis, mari duduk hurai, mari duduk prakop, nak jadi sempurna molek. Baru lepas pada itulah perkataan sahabat, perkataan tabi'in, orang-orang belakang, lepas tu mari sampai sekarang ni. Hak orang duk kecek ambil daripada ayat Quran, ambil daripada hadis dan royak suasana keadaan semasa. Tak ada salah dah. Tak ada salah. Asalkan benda tu duduk dalam crop yang tak keluar daripada hakikat yang sebenar. Ha tu gitu. Tapi hak paling molek sekali Quran dengan Quran, lepas tu Quran dengan hadis. Ni hak paling jernih molek sekali. Tuhan pun royak akhir sekali ketika apa? Mung tak ada duduk sekali, hey Muhammad, dengan cerita hak adik-beradik Nabi Yusuf tahu dia dalam telaga. Dan ketika mereka menjalankan rancangan jahat terhadapnya untuk membinasakannya. Nabi tak ada duduk dalam hitkan, tapi Nabi terima wahyu. Sebab tu dan Nabi pun baca kepada orang ramai, dan kepada sahabat pada zaman dulu. Situlah. Cuba kita tengok sikit dah dalam pimpinan Ar-Rahman alik bawah 430 mulai dari ayat ini. Ha, ni daripada ayat yang ke-102 ni sampai akhir surah, iaitu nya 111. Ha, jadi kita kena ngaji lagi dalam 9 ayat untuk habis kisah ataupun surah Yusuf. Tapi Allah Ta'ala tak ada ayat dah Yusuf lepas pada ni. Tuhan ayat ke apa? Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ha, ni masuk dalam bab dakwah pula. Nabi duk cita-cita duk nak benar orang masuk Islam. Tapi Tuhan cok mohor dah. Bang. Ni saya misal tu, jangan duk gambar katanya Tuhan cok mohor sepong ngapai seni. Gambar katanya Tuhan royak cerak-cerak dah. Manusia banyaknya kafir. Walaupun mung duk cita-cita nak jadi orang tu masuk Islam banyak. Tuhan royak dah. Orang Islam sikit, orang beriman sikit, orang kafir banyak. Bila kita faham hak ni, Nabi ya faham dah, ya reti dah. Oh, banyaknya manusia atas muka dunia ni daripada ada siapa kesuk manusia hak nak hidup sutai sekali atas muka dunia. Persen dia banyaknya kafir. Sebab tu tak ada pelik kita tengok agama semua tokong, semua kayu, semua dewa, matahari, bulan, siapakah semua menate. Banyak. Islam banyak tak? Sikit ya. Kita tak ada berbangga dengan orang-orang katanya orang Islam ni 2,000 ล้าน คน atas muka dunia. Hipung negeri tu negeri ni mari campur semua. Oh banyaknya. Tak. Kita naknya orang kunafat. Tak ada duk nak dibilangi. Banyak orang Islam kita hak duduk nak jadi kafir banyak. Kadang-kadang akidah tak betul, cara hidup tak betul, semaya apa dak, reti Islam apa dak. Orang kita tanya, "Mu agama apa?" Aku dah ingat-ingat tok nenek aku Islam dulu, pas aku tak tahu lah ni. Agama apa nama tak tahu. Ha tu. Tu nak ayat katanya. Banyak pasal kapoh-kapoh, buih-buih. Kena dah yang Nabi ayat katanya, "Ghusaun ka ghusa'is sail." Kamu adalah buih, supaya buih. Air hodok banyak-banyak nampak buih banyak. Buih ya. Tak ada banyak kan. Sebab tu Tuhan ayat dalam ayat lepas pada ni menggambarkan kepada kita bahawa ini adalah hakikat yang sebenar yang Nabi duduk dakwah, duduk royak sia malam. Nak orang masuk Islam, nak orang kenal Islam. Lepas tu orang terima saka Nabi, iaitu siapa tu? Kalau dalam zaman lepas pada Nabi, sahabat. Lepas ada sahabat, tabi'in. Lepas ada tabi'in, ulama. Sampakah hari ni, sampakah akhir dunia, kita yakin katanya masih ada orang duk seru agama Allah. Banyak sikit maju tak maju, hak tu duduk di Allah Ta'ala takdir. Tapi agama Allah tetap ada di atas muka bumi. Sampai bila tu? Sampai orang tak reti dah perkataan Allah. Tak ada dah. Di akhir dunia sungguh tak ada dah orang sebut astaghfirullah. Tak ada dah orang sebut Allah. Maka dunia tak ada faedah dah tu.
Peracuh lalu. Tuhan peracuh lalu. Kiamat akan berlaku sebab apa? Tak ada dah orang sujud kepada Allah. Tak ada dah orang duk baca Quran. Tak reti tengok Quran supaya ngakau Cina kali. Orang Cina tu reti lah bahasa Cina. Tapi orang Islam tengok Quran pak, aku tak reti weh. Sebab tu saya nak minta dah, orang yang tak pandai baca Quran, ngajilah Quran. Orang yang tak reti lagi Quran, ngajilah we reti. We bantuk sungguh. Aku baca Quran tak tahu apa kali dah. Habis. Terus baca makna dia, baca. Kita tak nak bahasa gapo, baca bahasa tu. Baca we habis semua Quran. We tahu katanya, oh, dalam hidup aku baca habis dah Quran. Lepas tu lepas ada tu lagi, pergi cari buku-buku tafsir baca. We jadi bantuk seumur hidup. Sungguh ni nak ayat ni. Bantuk seumur hidup. Jangan mati kalau tak reti Quran. Jangan mati kalau tak reti Islam. Umur banyak dah. Setengah-setengah orang minta maaf dah. Saya tak ada ngepek dan royak saja. Umur banyak dah. 90 lebih. Quran baca tak lagi? Sebuah. Tak. Setengah-setengah orang, Masya Allah, tak reti lagi. Baca Quran tak kena. Duk telo-telo lagi baca Quran dia. Ni minta maaf ni. Saya tak ada tamnik orang tu orang ni tak. Nak minta we jadi funfu semula, we jadi look semula orang-orang Islam kita nak kepada ajaran agama. Sebab tu dalam pimpinan Ar-Rahman dia katakan mulai dari ayat ini firman Allah Taala ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang telah diceritakan dengan panjang lebar ialah dari perkara-perkara yang gaib kerana berlakunya pada zaman yang telah lalu. Jika kisah ini tidak diwahyikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad, tentulah ia tidak mengetahui. Nah, cakaplah Nabi tak tahu. Dan apa yang telah diceritakan mengenai Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran itulah sahaja yang benar. Tu. Kisah paling benar sekali. Lepas tu kalau dia orang duk pergi rekod, duk pergi royak, gotu goni, hati tak kena. Sebab nunggu asal ni dia duduk sini. Bila kita tengok dalam apa? Dalam sebahagian hadis nak, saya duk buka hadis iaitu Nabi Yusuf dia minta jadi dia ni orang soleh, duduk dalam orang soleh. Saya tengok setengah-setengah dalam hadis ni tak. Ini sebagai tambahan kepada kita dalam Sahih Al-Bukhari hadis yang ke-3340 ni. Hadis daripada Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW pada satu kali dakhala 'alaiha fazi'an yaqul. Nabi masuk dalam bilik Zainab dalam keadaan mai pakati. Muka Nabi nampak supaya bosan. Tu bukan Nabi nak marah kepada bini dia dak. Masuk dalam keadaan Nabi sudah terima wahyu baru-baru. Nabi kata kan, la ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Nabi katanya la ilaha illallah. Celakalah bagi orang Arab. Bukan Nabi maki dak ni. Nabi nak katanya hayanat cakap kun. Kebinasaan akan berlaku bagi orang Arab. Kejahatan sudah pun dekat dah nak tipu, nak sapa kepada orang Arab. Ni Nabi sebut lagu ni, betul-betul lalu dah. Futihal yawma min darmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhih. Nabi rakyat katanya ni, lubang hak Ya'juj dan Ma'juj duk korek ni nak buka. Nabi buat tangan dia ni. Wa halaqa bi asbu'ihi al-ibham wallati taliha. Ni, Nabi buat lagu ni. Ya biasanya orang buat lagu ni wallahu alam lah. Boleh jadi okey, tukang, baik. Tapi Nabi buat lagu ni lubang ni. Ya'juj dan Ma'juj duk korek. Duk dalam patak tanah. Nak tubik dah. Gitulah. Lalu itulah qalat Zainab bintu Jahshin faqultu ya Rasulullah anahlik wa fina salihun. Zainab bini Nabi tanya,
Nabi, wahai Rasulullah, adakah kita ni akan binasa? Maknanya kita akan punah, akan rusak, hancur ke? Wa fina salihun, sedangkan orang-orang soleh duduk sekali dengan kita. Maknanya orang tok guru, baba, ustaz nak wicakan duduk sekali dengan kita. Tu. Pas kita tu nak waktu berbala ke? Nabi raya qala na'am. Nabi katanya yes. Ya. Idza kathura al-khabath. Ya idza kathura al-khubsu. Apabila apa? Apabila banyaknya maksiat berlaku. Ni kita kena beringat-beringat benar ni. Bila banyak maksiat orang buat gotu buat gani, orang hak jadi tok guru, baba, ustaz, tok imam, tok nabai, tok kemene, tok bergawa, tok gapo ikutlah. Duk senyap lah kau pakak tengok. Alhamdulillah nak berlaku gapo. Tu. Tengok muda-mudi duk buat gotu, orang duk buat maksiat. Penuh-penuh dalam kampung orang mengisak, lekat dalam ketang. Nak berjudi, anak dara penuh, gotu gani, dalam bandar penuh habis. Tu. Pakak duk dia belakang. Ingat molek, ni lah. Puca boleh Allah Ta'ala nak waktu bala. Walaupun nampak hadis ni supaya ngecok-cong orang Arab. Tetapi umum. Pas kalau kita tengok orang Arab zaman-zaman lah ni, Masya Allah. Arab lah ni Europe. Arab lah ni. Sebab tu orang Arab sendiri dia katakan, memperhati molek. Al-Arab. Makna apa Al-Arab? Iaitunya orang Arab. Tapi barat dalam bahasa Arab dia panggil Al-Gharbu. Al-Arab ain, Al-Gharb ghain. Tekah titik ya. Gambar dia. Orang pandai bahasa Arab ya gambar ni. Al-Arab maknanya orang Arab. Al-Gharbu maknanya barat. Barat maknanya tawantuk. Tak ada beza jauh sangat. Tekah di titik ya. Titik ghain, hak ni tak ada, hak ni ain tak ada titik. Tu lah. Arab lah ni jadi Europe belakang. Jangan kita ada gambar katanya Mekah Madinah. So, pergi gambar. Oh, Mekah Madinah. Tak. Teragi banyak-banyak negeri tengok. Masya Allah. Plan-plan habis orang Arab. Jadi Europe, jadi Amerika lah ni. Negeri-negeri maju, ya septik. Kliang. Banyak. Joget, tino jatah, minum arak, judi, zina, mabuk. Budak-budak, wairun-wairun punuh. Sebab dia duduk dekat Europe. Bukan arti duduk dekat Europe tu rusak. Orang berjuru, orang baik pun belana. Tapi tekah sikit tu. Akhir sekali satu hadis lagi. Sebagai akhir untuk kisah Nabi Yusuf ni. Hadis dalam Al-Bukhari 4150 ni. Hadis daripada Qais, dia rakyat katanya dia dengar daripada Mirdas Al-Aslami. Dia katanya wa kana min ashabis syajarah. Mirdas ni adalah sahabat Nabi hak duduk sekali supoh setia dengan Nabi, duduk di bawah pokok kayu masa sulhu Hudaibiyah. Yuqbadu salihun al-awwal fal awwal wa tabqa hufalatun kahufalati at-tamri wasy-sya'ir la ya'ba'u Allahu bihim syai'a. Minta maaf panjang sikit pagi hari ni. Ni sahabat Nabi ya royak katanya orang-orang soleh diambil nyawa dia seorang demi seorang. Sikit wa tabqa hufalatun. Hak tinggal atas muka dunia manusia tak pakar. Kahufalati tamri wasy-sya'ir, supaya pelepah tamar. Supaya pelepah syair, gandum. Maknanya lepas ada ketel, lepas ada ambil uah, tahu. Orang pun tengok, wak nak waga panamu. Batai tunggu misal tu. Pelepah, orang misal katanya orang tak ambil faedah dah. Tahu gitu. Manusia atas muka dunia ni tinggal lagi tu. Hak nak tinggal, hak duduk ramai tu, manusia tak pakar, kecambungan, tak tahu apa nama. Ye, orang rakyat katanya,
Amoi. Orang kata gi belakang tam kerasa. Inilah yang sahabat Nabi rakyat katanya, Allah Taala tak nak buat kira mana lah ngapok tu. Bukan arti tak ada dosa, tak ada pahala. Orang ada tak ada kunafat. Duk lagu tu. Ha tu. Supaya setengah-setengah orang yang tengok, pak, puakmu tak ada pakar weh, nak cari hak ju seorang pun tak ada. Tak pakar belaka. Ha ni kita jangan jadi siapa ke tak pakar dalam hidup. Nah, sekadar inilah untuk pagi hari ni 25 minit panjang dah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.